Alright. So kita right now baru 5 orang. Termasuk saya 6 orang lah. Tak cukup lagi 2-3 orang. So, tapi tak apa, kita start je dulu sebab sekarang dah pukul 8:05. Nak tunggu pun boleh sebenarnya, tapi chapter yang ni tinggal sikit je. And considering theoretical ni yang lambat latecomers tu pun boleh tengok dekat YouTube punya channel tu nanti. So kita proceed lah. Okay, so untuk hari ini kita nak habiskan converters sebab saya last class kita dah go through sampai daripada op-amp sampai ke filters. Saya ada satu soalan lah untuk filters tu, nanti kita akan buat exercise. Tapi kalau tengok dia punya example yang dia bagi dalam nota yang PDF tu pun, sekejap saya share. Inilah saya share. Saya punya iPad punya screen sebab saya memang hari ni plan nak pakai nota yang PDF je. Boleh pakai yang apa nama tu, PowerPoint tu, tapi sebab ada example dalam yang PDF, so kita proceed yang PDF lah. Kecil ke? Kalau tengok screen saya ni macam kecil, misalkan kecil juga ke? Kenapa dia tunjuk nanti? Okay, agak kecil tapi tak apa. Kalau tengok dalam example dalam PDF ni pun ada example dia memang tak ada jauh lah. Dia bagi korang calculate cut off frequency, low pass filter ke high pass filter ke tak kisah. Dia cuma bagi value R dengan C. So korang masukkan je dalam equation 1/2 pi RC tu. And then kalau habis lari pun dia suruh korang kira gain, which is AV 1 plus RF plus bahagi RG. Ini memang standard sebab dia pakai apa nama, dia macam non-inverting punya op-amp. Sebab apa ni non-inverting? Sebab ni V1 ada berada di non-inverting, ini negatif. So tak kira lah negatif punya terminal tu, dia akan kira yang V1 punya terminal masuk ke positif. So sebab tu guna rumus AV 1 plus RF RG. So kalau korang recall balik, non-inverting op-amp bila masuk positive terminal, itulah rumus gain dia tu, 1 plus RF RG. Check balik takut saya tipu korang. So untuk filters tu saja, dia habis kuat pun dia suruh kira cut off, dia suruh kira gain, and then suruh lukis kat mana, kalau high pass macam mana, kalau low pass macam mana. Macam ni low pass lah, ni high pass lah, kapasitor kat atas. Okay, ni salah satu cara saya nak hafal dululah. Kenapa sini high pass, kenapa sini low pass. Kat sini saya panggil high pass, cara saya punya cerita dulu. Sebab nak lepaskan apa nama, current ataupun kita assume air lah sebab kapasitor ni kan kita boleh anggap macam tangki air. So nak lepaskan high pass ni, dia kena fill up dulu tangki air C ni dulu. Dah lepas, dah penuh tangki air tu, baru dia akan mengalir air tu ke the next circuit, which is R. Kalau yang low pass pula, dia lalu dulu, dia dah fill up yang apa tangki air ni, maknanya dia lalu dulu, dah lalu, selepas daripada lalu tu, dia kena fill up tangki air tu, baru maknanya dia kena fill up tangki air tu dulu lah. Cara saya cerita dulu lah. Sebab saya, kalau saya nak menghafal, bukan nak menghafal lah, nak faham theoretical tu, saya suka buat cerita. Tu cerita saya lah. Walaupun nampak tak logik, tapi that's how saya buat cerita untuk fahamkan high pass kalau low pass, macam mana kedudukan C dengan resistance ni. So saya share dengan awak lah. So kalau ikutkan ni yang bawah ni, ini. So ingat C, tangki air. So dia lalu dulu, dia fill up tangki air, baru dia lepas. Bye-bye low pass ni goyang sikit lah cerita dia, tapi
kita dah tahu high pass yang tu, takkan ini high pass pula. Tapi untuk cerita yang sama, dia lalu dulu R dulu, lepas tu baru dia isi air, tangki air ni C, and then dia pergi ground lah. Boleh jugalah pergi ground. So nampak dia lepas, dia lepaskan yang bawah, yang ini dia lepaskan yang atas, high pass. Itu cara saya cerita. Kalau korang nak pakai, it's up to you. But untuk mengelakkan confusion lah basically, sebab memang ada soalan disuruh lukis balik, so tak tahu kat mana C, tak tahu mana satu R. Tu cara saya berikan saya punya cerita malas nak menghafal. So banyak benda nak hafal dalam awak punya time kita study ni kan, banyak benda nak hafal. So daripada rather than saya spend time duk berzikir high pass apa low pass macam mana, saya buat cerita, so lagi jimat masa saya. So saja kongsi dengan awak pagi-pagi. And kita start awal ni sebab nak start awal, habis awal sebab tinggal converter sini. And then kita buat satu soalan, sebab saya ada jumpa pun 2 soalan je untuk pastis yang saya ada jawapan bukan yang apa ni, sebab saya sekarang ni kat rumah Putrajaya, bukan kat office. Nak masuk office pun sekarang tak boleh. So soalan-soalan saya banyaknya ada di office. In fact, tak silap saya ada dekat kawan saya kot, saya tak ambil balik. So saya tak ada jawapan yang itu, so kena tunggu dulu lah kalau nak buat tutorial. So kita yang ada saya jumpa, yang ada soft copy dengan saya, ada 2 soalan je yang ada jawapan. Nanti saya share dan kita try buat, kita discuss. Okay, first, converters. Okay, kita masuk dalam syllabus yang the next one, chapter 3 ni, converters. Basically is ADC ataupun DAC. Apa bentuk ADC, DAC? Bukan rock band tu, bukan AC/DC. It's analog to digital converters ataupun digital to analog converters. Analog to digital, digital analog ni maksudnya signal daripada sensor tu, sama ada di dalam bentuk contohnya sensor kan, dia kan kalau kita belajar thermistor, RTD dengan thermocouple tu kan, dia dah bagi dalam bentuk resistance kan. Resistance tu kita boleh anggap macam analog lah. Kenapa analog? Sebab dia bukan dalam bentuk 1001, dia selalunya dalam 4 ohm, 40 kilo ohm, 1000 kilo ohm kan. So tu kira analog lah tu. So zaman sekarang ni kebanyakan kita punya interfacing dah menggunakan some sort of microprocessor. Awak punya monitor microprocessor, awak punya komputer microprocessor, even awak punya data collection punya unit logger, data logger tu pun pakai microprocessor juga. So kebanyakan ni dah start menggunakan 1100, 1000. So itulah nombor dia lah. So memerlukan some sort of conversion between, even sensor pun dah ada start ada yang digital punya sensor. Bayangkan korang punya Apple Watch tu ataupun jam Android tu, tu dia ambil bacaan pun dalam bentuk 10001. So itu pun ada some sort of analog to digital lah, sebab awak punya nadi kan, your blood pressure, your apa nama tu, degupan jantung tu, heartbeat tu kan dalam bentuk analog, bukan dalam bentuk 1001. So dia kena tukarkan. So this is where the converters comes in lah, untuk displaykan kepada something yang sama ada awak boleh faham ataupun your equipment tu boleh faham. So dia memerlukan digital. Okay, tu theoretical lah kenapa kita memerlukan converters. And then apa nama ni? Okay, untuk representkan analog signal tu dalam digital form, dia ada basically dia nak kena tengok maksimum daripada peak, satu peak kepada another peak. And then when we are talking about peak to peak, dia kena ada signal tu dia start dengan kosong. Maksudnya apa dia masukkan kat sini, kosong tu limit tu, maksudnya ni awak punya kosong, dia habis kat situ je, ni limit dia. Whereby ada satu lagi tu yang mana dia ada positif dan negatif, maksudnya dia macam ni, positif negatif region. So dia, yang ini dipanggil bipolar,
Yang ni dipanggil unipolar. So kalau kita tukar bahasa pasar kita, unipolar maksudnya dia hanya ada satu polarity, which is either positive or negative. Terpulanglah, macam ni saya bagi contoh ni, positif, so positive polarity. Whereby bipolar dia ada dua polarity. It can be positive and at the same time it can be negative as the time goes by. Okay. Macam ni contoh unipolar lah. Kalau assuming sini kosong, maksudnya ada positive value, ini ada negative value. Bipolar. Okay, so talking, kita proceed dengan the same signal, which is, katakan ini adalah analog signal awak daripada awak sensor, which is logical lah, sebab memang kadang-kadang tak cantik dia punya output, so this is almost practical lah punya assumption. So kita subjectkan dia dengan, okay, untuk convert kita kena sample kan, kita panggil sample . So sample tu yang ni lah, T1, T2, T3, T4. Sampling itself pun ada dia punya theoretical, tak boleh simply awak decide, okay, untuk sistem ni aku nak sample 1 second lah. So 1 second, 1 second, 1 second. So dia kena equal kalau awak kata T1 tu 1 second, T2, T3, T4 ni pun semua kena follow gap 1 second, 1 second, 1 second. Tu standard lah. Tak ada pernah lagi orang buat sampling 1 second, the next one will be 5 second lah. Tak boleh sebenarnya, it's up to you, tapi banyak dynamics yang akan hilang lah. Apa maksud dynamics? Ni, perbezaan daripada awak sample tu dengan the next one. Ni dynamic, dah hilang dah. Ni dah hilang, sebab awak sample lambat sangat, T1 dengan T2 ni jauh sangat. So yang ini dah hilang, tiba-tiba dah dekat sini. Ini semua ni dah hilang bila awak dah plot kat T3. Ini pun dah hilang, kat T4 ni baru nampak. So banyak yang hilang kalau kita ambil lambat sangat. So dia ada teori dia. Even saya punya PhD pun, waktu saya present saya punya Viva tu, antara soalan-soalan killer yang saya punya panel tanya ni sebab sampling lah ni, benda basic. Tu sebab saya ada experience benda critical kan. Tak sangka lah benda simple macam ni pun orang boleh menyebabkan gagal dapat PhD semua kan. Sebenarnya memang PhD tu dia nak tanya benda yang basic tu, so that semua orang dia tahu awak betul-betul pegang projek tu. So sampling ni itself memang kalau saya baca tesis yang orang yang betul-betul terror bab ni memang betul-betul critical, or dia ada sampai 5-6 teori dia kena satisfykan, baru you can say okay betul T1 ni saya dah pilih 1 second sebab memang sistem ni macam ni. So saya dah merepek dah tu, tak apa. So T1 tu penting sebab kita nak capture dynamic. Tu dynamic ni hilang macam ni. T1 awak start kat sini, yang depan-depan ni semua dah hilang lah. So sistem awak tu, okay, kenapa saya cakap hilang? Sebab bila awak letak T1 kat situ, what's going to happen is dia hanya akan simpan value yang itu saja. Contohnya bila awak buat sampling macam tu, nampak dia jadi macam ni. Waktu awak sample, awak punya komputer tu, microprocessor tu, dia akan pegang value tu dia sampai the next sampling time. So T3 dekat sini, tengok T3 value dia kat sini. So katakan ini adalah 5, sini adalah 3. So 5, 3. 3, katakan ini adalah 2. So dia maintain 3 sampai kat T3 ni, bila awak sample, baru dia turun ke 2. 2, katakan ini adalah 4. 2, T4, sini. So awak punya sistem tu end up, okay, ni start katalah kosong. Nampak? Lain betul dengan rupa dinamik yang sebenarnya proses tu ada. Itu saya cerita ni sebab nota ni, even though awal-awal ni cerita benda lain, tapi dia relate to the back lah. So sampling time tu penting, critical. So bila kita nak buat conversion, kita kena ada sampling ni untuk kita dapatkan property at that particular second yang kita sample tu pun akan mentranslatekan kepada monitor kita apa yang terjadi dengan sensor tu, which is sangat critical if you mind with accuracy. Okay, so back to the notes. Yang ini ni untuk setiap pergerakan yang tadi ni saya cakap arah
X ni. Now kita nak cakap pasal arah Y. Untuk it's natural lah, bukan natural, it's typical, standard punya operation, kita akan dividekan setiap Y dia ni. It can be, ni dua kuasa dalam bentuk binary. Binary, bukan binary, dua kuasa something, dua kuasa X, dua kuasa Y. Kuasa 2. Bukan kuasa 2. Saya lupa nama term matematik, dah lama sangat tinggal. Tapi 2 kuasa something lah. So 2 kuasa something maksudnya kalau macam ni dia bagi 3 bit. Ni 1, 2, 3. So ini dipanggil, saya lupa apa nama. Ni yang bit ni, Y ni. So Y ni yang ni lah. Ni Y. So kalau kata, saya padam balik tak nampak. Saya lupa pada nama matematik. Dah lama sangat tinggal. Sorry Kalau awak ingat awak ni sendirilah. So macam ni, kalau kata 0,0,0 maksudnya 2 kuasa 0 tambah 2 kuasa 0 tambah 2 kuasa 0. Saya terpaksa tulis nanti sebab kacau ni. Tapi ini maksudnya 0 lah. Dia tambah 2 kuasa 0, 0, 0. Patutnya 1 tapi macam mana saya lupa lah 2 kuasa 0 ni macam mana rupa dia. Kenapa jadi 0? Oh sorry, saya bawa 2 kuasa 0 pula. Kita bayangkan sebab ni 3 bit So bit pertama bukan tambah. Bit actually tambah sebenarnya. 2 kuasa something jadi 0. So macam ini maksudnya 2 kuasa 0, 2 kuasa sorry saya punya ni pun terlupa, dah lama sangat tinggal. 2 kuasa 0 tambah 2 kuasa 1 tambah 2 kuasa 2. Tapi bila awak kata 0,0,0 maksudnya ini tak on, ini off, ini off, ini off. So jadi 0. Kalau 0,01, sorry dah lama tinggal ADC. Apa ADC pula, digital elektronik. So kalau macam ni, ini adalah 0. Sorry saya punya susunan pun tak betul ni. Dia ikut yang dia daripada kanan ke kiri. So 0, 1, 2. So kalau 0,01 kita offkan ini, ini on. So 2,0,0 sama dengan 1 lah, sorry. 1. Saya rasa semua orang pun tahu benda ni, saja saya recallkan balik. So let's say lah kita tengok ini 011. So kalau kita tulis balik 2 kuasa 2 tambah 2 kuasa 1 tambah 2 kuasa 0. So kalau kita tengok balik, so yang the first one tu 0 sebab kita off kan. Kita bayangkan 01 ni off dengan on lah tambah. Okay, yang nombor 2 ni 2 kuasa 1 ni on. So bila on 2 kuasa 1 jadi 2. On tu maksudnya yang 2 kuasa something tu baru kita kalikan. Kalau macam ni tak, 2 kuasa 2 ni dia off, so kita tak kalikan lah, kita tak solve kan lah. Yang 1 ni baru kita solve kan. So 2 kuasa 1 2 tambah dengan 2 kuasa 0 1. So sini sama dengan 3. So ini adalah 3. So dia start dengan 3. So tu maksudnya binary 3 bit Dia ambil 3 bit punya sampling time untuk Y. Sampling time, nama dia quantization. Ni quantizing ni, sampling. Quantizing yang Y, sampling yang X. Itu term-terms yang biasa gunakan lah when kita bermain dengan instrumentation. So quantizing ni menyebabkan awak tahu position T1 ni kat mana, position T2 ni kat mana. Tak percaya, tengok sebelah. Assuming first, saya terskip satu. Assuming semua ni 0 sampai 111 ni, so that means semua on. So 2 kuasa 2 adalah 4 tambah 2 tambah 1, 7. Kenapa dia kata 10? Oh, dia tak kata 7. Dia kata 1/8. Maksudnya 1/8
4, 6, 7. Oh, and then 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa 8? Ni satu bit, 2 bit, 3 bit, 4 bit, 5 bit, 6 bit, 7 bit, 8 bit. Nampak? Daripada 0 sampai 7 tu is the full range ni lah. 0, 0, 0, 0, 0, 0 sampai 111. Ini total dia sebenarnya adalah 8 8 bit. Kita panggil 8 bit. Kita bukan bercakap pasal byte ni bukannya 2 kuasa something, kita bercakap pasal hasil 2 kuasa something ni. So semuanya adalah 8 bit. Tapi bila kita bercakap pasal n tu adalah 3 bit. Bila kita bercakap pasal quantizing. Tapi isi tu adalah 8 bit. So 8 bit, so dia bahagi 1/8 volt lah. 1/8 volt untuk ini, 1/8 ni 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 sampai 8/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So assuming kat sini dia bagi 0 hingga 1. So katakan T1 habis dekat, kalau tadi kita tengok sini, T1 ni adalah berada di 110. So 110. That means 4 tambah 2 tambah 1, 2 kuasa 1, 2. So dekat bit 6. 6 bit, so dia ambil dekat 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan dia start dengan, bila kita kira actual position bit, kita kira daripada 0. Tapi bila kita jumlahkan semua bit tadi tu, kita start dengan 1. Kenapa? Ni pening sikit. Saya harap semua orang faham lah. Kenapa? Bila kita kira position tu maksudnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So bit yang ke-6. Bit yang ke-7 sebenarnya. Tapi bit ke-7 adalah 6 sebab kita start dengan yang bit pertama adalah 0. So ni 6. So T1 tu berada di bit yang ke-6 straight. Ini dia whole. Kat mana ayat dia kata tu? Dia akan hold tu. It held at the value until the next sample. So kalau kata awak T1 kat sini, dia sample kat sini, dia akan hold sampai dia jumpa T2. T1 kat sini, dia hold sampai jumpa T2. Bila T2 update, ada perubahan, baru dia berubah. Itu standard lah tu, the digital. Itu kelemahan digital compared to analog. Analog ni real time, whereby digital dia bergantung pada sampling time. Kalau awak buat sampling time tinggi, ada lagi banyak lah awak dapat, tapi dah tawar gila babi penuh lah. Okay, so harap faham kenapa 0, 0, 0, 1, 1 and then T1, T2 kena equal. And then apa masuk 1, 1, 0, kalau let's say 1, 0, 1, 1, 0, 1 maksudnya 2 kuasa 2 on, 2 kuasa 1 off, 2 kuasa 0 on. So that means 2 kuasa 2 tambah 0 tambah 2 kuasa 0. So dapatlah 5. Maknanya 0, 1, bit yang kelima. So bit yang kelima 0, 1, 2, 3, 4, 5 for example lah. Tapi kita nak lagi faham, kita tengok T3 ni. T3 ni berada di 0, 0, 1. So 0, 0, 1 maknanya 2 kuasa 2 0 off, 2 kuasa 1 off, 2 kuasa 0 on. So kita hanya ambil kira 2 kuasa 0 saja, maknanya 1 je lah. 1 dekat T3. So kalau tengok yang hasil dia plot, T3 berada di 0, 1. Nampak 1. So saya tak tipu even though saya dah tinggal elektronik digital ni dah berapa puluh tahun dah. Saya belajar diploma dulu. Saya masih lagi ingat sebab kalau digital ni patutnya makanan kita lah, electrical kan. So sini T3. And then the total tu sebab kita dah quantizekan ikut bit 2 kuasa 3, maknanya 3 apa namanya panggil 3 bit 3 bit per sample. 3 bit per sample. So bila kita dah bagi 3 bit, maknanya 2 kuasa 2 tambah 2 kuasa 1 tambah 2 kuasa 0. That means
Setiap satu ni adalah 1/8, 1/8, 1/8. Sebab kenapa 1/8? Total jumlah 202 tambah 201 tambah 200 even though 7, tapi since kita start kira dengan 200 dengan kosong, so 0 hingga 7 adalah 8 bit lah. 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan 7. Harap faham lah saya cerita ni, even though berpusing-pusing, harapnya clear enough. Tapi if awak spend some time tengok betul-betul, insyaAllah faham lah. Digital ni semua orang patutnya okey. Ada soalan? Kalau nak saya clarifikan lagi, bagi tahu. Boleh? Alright. Okey, daripada segi soalan, dia tak tanya theoretical ni, tapi dia akan bagi gambar ni, dia suruh awak buat ni. Pernah ada soalan In fact, bukan final yang keluar. Tak silap saya, test 2 yang keluar minta macam tu. So make sure awak faham lah. Awak punya electronic digital tu kena strong. Awak kena faham kenapa tengah-tengah ni 1/8. And awak kena tahu kenapa bila T1 lupa signal tu macam ni, tapi bila awak dah hasilkan dia, dapat signal dia macam ni. Kenapa? Sampling time tu lah. Sebab dia whole Okay, that's it. Nampak? Kalau saya padam ni semua balik. Okay, kalau saya padam ini juga. That's it. Kalau nampak dia punya gambar ni, dengan gambar ni memang adalah nampak ciri dia, tapi banyak properties yang hilang. So that's it. We can improve benda ni untuk dapatkan dia lebih hampir dengan inilah, for example, dengan menggunakan resolution. Dengan memahami konsep resolution. Resolution ni again is about T, it's about quantization ni. Quantization ni 001 ni berapa bit. So that means kalau awak tengok siapa yang main game ni, insyaAllah tahulah, especially yang main competitive punya game macam CSGO ke apa ke macam saya, kita sibuk kira pasal 1440p, 1080p, resolution monitor kita tu, HD ke 2K ke 4K ke, kenapa. And then tapi tak penting sangat itu, lebih kepada frame rate sebenarnya, frame per second, FPS. So the same thing konsep kat sini, saya saja relatekan so that korang nampak lebih faham. Lagi tinggi FPS, lagi senang korang nak headshot. Example kan. So resolution ni sama je lah case dia, macam is one part of is an example of quantizing error. So FPS korang tu korang boleh imagine yang ni lah, ni bit ni. So lagi tinggi macam ni dia pakai 203, maknanya total tu 0, 1, 2, 3. Cuba bayangkan yang korang pakai FPS tu, dia tak adalah kira pakai 2 something, tapi setiap transition between tu saya tak boleh nak relatekan dengan 2 something. Tapi assuming korang naikkan 140, 1440, 2 kuasa 1440. Kita cakap pasal pixel so bayangkan dia punya ni kecil ni. So setiap perubahan, maknanya kepala dia, tangan dia, bit jari dia tu baru nak macam ni. Katakan Mamat tu ada dinding, ni Mamat ni, kita nak tengah aim kat sini, baru ibu jari dia keluar. 1 pixel kalau awak pakai 1080p ataupun 720p, awak nampak besar gila kan. So awak boleh terus detect, pop. Sebab tu ada orang profesional dia tak pakai 4K ke apa, dia pakai 720. Even ada pelik tu dia pakai yang lebar punya pixel, sebab dia nak nampakkan setiap perubahan ni
yang kecil yang ibu jari keluar pun dah nampak pixel dia besar. Dia boleh response accordingly. Macam saya selalu, saya main kat komputer laptop, memang tak nampak lah. Saya pakai 1080p, saya pun memang tak suka video gambar pelik-pelik. So, ibu jari dia keluar saya nampak setitik je. Lepas tu mulalah mata saya macam tu. Tak dapat lah detect, end up saya kena headshot selalu. Nampak sangat saya ni duduk. So, the same thing here. Ada time kita nak pakai gambar lawa gila. Macam kalau kita nak main game macam apa, GTA ke, Witcher ke, so kita nak gambar, nak immersion tu tinggi, so kita pakai lah 4K. Tapi kalau comparative, kita nak pakai kita nak beat tu nampak, kalau boleh, kalau dia gerak sikit pun kita dah nampak perbezaan. So kita nak pakai yang resolution paling rendah saja seboleh-bolehnya, yang logik lah. Tak naklah pakai apa rendah sangat, 320 kali berapa, tapi tak tahulah kan kalau dia yang professional pakai macam tu kan. So the same thing here dengan resolution ni, itu masuk resolution, kita increasekan lagi sample kat Y ni dengan sample kat X. So instead of 100 bersamaan dengan 8 volt, maybe 1 juta, sebab kita pakai cakap pasal 1440p ataupun 4K, berapa juta untuk dapatkan V dia tu. Kalau dah 1 juta tu, V dia tu confirm lah, bukan 8 lagi dah berapa juta lah. So saya tak boleh nak cakap lah, sebab saya tak pandai nak kira 2 something sampai berjuta-juta tu. So untuk, padahal berjuta-juta tu hanya untuk tunjuk 0 hingga 1 volt saja. Punyalah kritik, punyalah detail. So setiap ni, setiap perubahan yang berlaku dekat analog signal ni, maksudnya between ini titik T2 ni nak pergi ke T, tak payah T lah, 0 between tengah ni pun ada berjuta dia punya, beribu dia punya perbezaan. So awak bayangkanlah awak punya digital output tu memang nampak sebiji lah macam ni. Maybe lah dia lari sikit between ni, sebab dia lagging sikit, sebab awak punya sampling time ni kalau awak tak ubah. Kalau tak ubah memang tak boleh apa lah, memang dia akan straight sama juga lah. Tapi kalau awak ubah T1 dengan juga yang Y dengan X ni, memang nampak detail lah. Tapi bila awak buat macam tu, awak kena, keburukan dia is that awak memerlukan microprocessor yang sangat canggih dekat awak punya, as simple as device macam awak punya Apple Watch for example. Nak dapatkan plot ataupun heartbeat yang betul-betul proper, nak sangat capture dia tu, so tak logik kalau awak nak beli Apple Watch awak sampai 20,000 macam gaming rig. Siapa nak beli kan? So cost kena realistic lah, sebab nak capture berapa 1440p dekat awak punya jam tangan, macam tak logik lah. Tapi tak mustahil one day, sebab cost sekarang makin lama makin murah kan. So tapi sebab tu awak tak nampak 4K dekat handheld gaming. Maksudnya awak tak nampak Nintendo Switch awak tu pakai 4K. Sebab benda-benda macam ni lah, processing power dia tu sangat tinggi. So itu kelemahan resolution yang tinggi, tapi dynamic memang semua dapat lah. Itu kelebihan. So macam ni dia bagi 14 bits tadi, 2 kuasa 3. Ini dia nak jadi dia lagi detail, dia pakai 2 kuasa 14. So dapatlah 16384 untuk the full range. So macam ni 8 saja. Ni 2 kuasa 14, so awak boleh imagine dia punya tu lagi sharp lah. And then frekuensi punya ni dia punya rule is that kena lebih daripada Nyquist frekuensi. Yang T1, T2, T3, T4 ni kena, untuk menyebabkan macam ni, dah hilang depan ni kan, so awak kena tengok frekuensi yang paling tinggi of the analog, sistem analog tu, and then awak kena make sure dia, mana rumus tu? Tak ada. Okay, yang rumus tu ada kat sini Ni maklumat tambahan lah, dia tak tanya, tapi ni Fs, sampling punya frekuensi T1, T2 semua tu kena lebih besar daripada 2 kali highest frekuensi,
Ini kita tak ada tanya, tapi lebih kepada untuk awak tahu kenapa control system awak belajar Nyquist frekuensi. Siapa yang belajar control system lah. Okay, so maklumat tambahan. So back balik kepada tadi. Sampling frekuensi tu jadi cakap FS sampling time kena lebih, sampling frekuensi kena lagi 2 kali ganda daripada Nyquist frekuensi. So apa maksud sampling frekuensi? Bukan T1 bukannya T1 T2, bukannya actual T1 tu, dia punya ni gap ni. Between T1 dengan T2 ni, T2 dengan T3, T3 dengan T4 ni dipanggil sampling frekuensi lah. Berapa kerap awak nak sample kan. So kalau macam ni banyaklah yang hilang sebab banyak straight line. Kita seboleh-bolehnya bukan nak straight line, kita nak nampak perubahan tu. So kalau naik lah. So kita nak dia melengkung ataupun ramp ataupun curve, bukannya straight line. So sampling frekuensi tu yang determine dia tu. So kalau dari segi control system, sampling frekuensi berapa kerap awak nak buat sampling T1, T2, between T1, T2, T3 semua tu kena 2 kali ganda lebih tinggi daripada, lagi banyak sample daripada the highest frequency of the analog system tu. Itu saja maklumat tambahan. Okay, and then kita tengok tadi kita cakap hanya pasal conversion baru nak tukar analog ke digital ke analog ke, kita baru cakap pasal tu. Now kita nak tengok specifically ADC ataupun DAC. Untuk ADC dia ada dua, satu dual slope, satu lagi ladder. Kita ada DAC ke? Sekejap, saya double check. Okay, dia DAC. DAC mudah lagi. ADC ni yang menyampah sikit sebab dia kena cerita pasal counter, dia kena cerita pasal 100 ni yang depan kita belajar tadi ni, resolution, quantizing error semua ni, quantizing and sampling, and then macam mana proses tu digunakan untuk actual system. Macam ni lah, for example logic diagram ni. Kita tengok lah okay, first dual slope ni kita kena ada 2 komponen penting, which is integrator ataupun RAM generator, salah satu. Kalau ada 2 ni baru kita boleh gunakan counter kita tu. So the keyword here is counter. Dia akan ambil kira semua positif, negatif slope semua dia ambil. And then kita yang counter ni lah yang kita kira untuk T1 ni. Sampling time kita yang kita dok kira-kira Nyquist apa semua ngengok-ngengok tadi tu. Ni between ni ada counter, ada counter. So kita sekarang ni kita nak cerita pasal yang counter yang tengah-tengah ni. Starting ni pun counter juga sebenarnya. 0 sampai 1 ni dia sebenarnya dia kira, tapi kita tak ambil apa-apa sampling, so dia tak ada bacaan lah. So kita cakap pasal T1, T2 pula sekarang ni. Tengah-tengah dia tu, counter dia tu. So awak boleh imagine macam apa nama yang jukebox tu. Selagi awak rotate klik kan, kalau saya tak tahu generasi awak pernah main ke tak, tapi jukebox lah yang kita pusing dia punya screw dia tu, klik. Lepas tu dia zaman awak saya rasa tak jumpa dah kot, sebab semua dah digital Tapi kalau siapa yang tengok movie apa semua tu boleh nampak lah kan, yang dia pusingkan mainan tu, klik, and then dia akan jalan sampai yang mainan baby tu dia habis, dia stop. Itu macam counter lah tu, spesifik. So bila cuma dalam bentuk application instrument, awak klik, bukan awak yang buat, komputer yang buat ataupun sistem awak yang buat. So and then dia continuous. Bila dah habis klik tu, mainan tu dah berhenti, dia akan crackkan lagi sekali, dia akan crankkan. Bahasa Englishnya crank lah. So dia akan crankkan screw tu automatically after dia dah habis. So dia akan repetitive at the same, maknanya dia punya crank dia tu, kalau kata dia 10 turn, benda tu akan continuously buat 10 turn every time awak punya crank tu habis, screw tu habis. So dia akan continuous sampai awak kata okay, turn off switch. So the same thing here, itulah counter.
yang awak crankkan mainan baby dia tu, yang awak crank, dia jalan ni nyanyi, betul habis. Itu the same concept with counter. So kalau mainan jatuh ke, mainan terbang ke, mainan terbalik ke, dia punya counter tu akan berjalan. Dia tak kisah positif ke, negatif ke, mainan tu perform ke, mainan tu tak perform ke, dia akan keep on pusing dia punya habiskan crank dia tu untuk dapatkan one full turn. So the same thing here. So it will have fixed time interval. Kalau awak buat 10, the first awak crank, kali ke 100 awak crank pun, kalau awak buat 10 turn juga, dia akan jadi fixed time interval. And then since awak pakai sistem, most probably akan semuanya akan buat 10, actual 10 lah. So that means mainan awak tu akan sentiasa bermain dalam tempoh yang sama sebab awak buat 10 turn continuously. Bukan continuously, iteratively. Okay, tak ada apa. Ni dia start cerita pasal operation apa ni lah, counter tu. So dua slope tu bukan yang ni, it's not this one. Dua slope tu yang ni, hasil output yang counter tu punya kiraan. So mula-mula dia akan crankkan dia, lepas crank dia akan mainkan, dia akan record digital output dia tu sampai crank dia tu habis, and then dia repeat balik the stage. Crank kan, record, crank kan, record. Tapi sebenarnya daripada sini bukannya macam tu sebenarnya. Daripada sini sampai sini, semua digital output yang awak dapat daripada analog input ni, digital output lah, analog input yang awak dapat daripada sini, selagi awak connected to integrated circuit, selagi itulah dia akan record. So counter ni akan kira start daripada sini sampai habis ni, dia akan ikut accordingly lah. Kalau apa gambar ni menunjukkan is that kalau awak punya analog input tu value dia tinggi, yang dia storekan dekat apa nama, count dia tu pun akan ikut, bukan count, digital output dia pun akan ikut tinggi lah. Tapi so far lah awak jangan critical sangat lah bab ni, just cerita benda ni pening sikit. Awak tak perlu spend time sangat pasal benda ni sebab dia just nak cerita pasal counter sahaja sebenarnya. Kalau dia tanya pun is more on macam mana theoretical part of dual slope conversion. So awak lukis gambar ni, and then awak ceritalah ikut nota ni, apa-apa since korang ODL. So saya tak risau sangat lah. Tapi yang ini tak ada calculation, tak ada apa. Just nak make sure korang tahu the existence of dual slope converter. And in fact nota ni pun bagi saya tak berapa betul. Most probably korang kena buat some extra reading compared to nota ni, even yang slide pun, sebab a bit confusing. Tapi basically dia nak cakap dua slope tu ni lah, sepanjang counter tu kira all dia akan berkadar langsung. Kalau large input voltage, so dia punya bacaan counter dia bukan bacaan, counter dia pun akan allocate banyak sikit lah untuk make sure all the properties of the analog input ni they captured. And dia punya process is waktu count dia tak ada kat sini. Tengok ni. Dia punya gambar dia tak clear sangat, tapi okey. Waktu counter tu on, clock dengan counter tu on, dia akan connectkan dengan comparator ni. Ni yang ni nampak segitiga, saya taruh conteng PowerPoint ni. Tapi kalau tengok analog input yang paling kiri ni, bila count, dia kata okay, start count, dia akan connectkan yang analog input ni kepada integrator. So ini akan masuk, tak boleh conteng. Ada ni tak? Tak apalah, tak boleh nak conteng, tapi analog input ni dia akan connect ke integrator and dia akan buat dia punya kerja lah untuk dapatkan dia punya digital analog input tu dia nak record, so dia akan buat kerja dia, masuk control logic semua tu. And then bila semalam saya tengok ada mana pula
Okay, bila counter kata habis, so yang comparator nampak stop count ni dengan control logic ni. Sorry saya punya ni tekan sikit je dia bergerak. Dia dah pergi ke depan pula lah. Kalau kata, okay, signal stop count ni keluar, dia akan putuskan yang tengah-tengah ni. Between comparator dengan control logic ni, dia akan putuskan. So that means dia akan stop any kind of reading lah daripada analog input. Itu je sebenarnya dia nak cerita pasal counter ni. So any kind of reading, tapi awak kena lukis lah gambar ni. Apa yang gambar ni tunjuk, yang apa nama, dual slope method ni dia tunjuk is that awak punya counter ni memang akan bergantung directly dengan awak punya input voltage lah. Kalau lagi besar, lagi tinggilah awak punya count value untuk make sure all the properties tu captured. Tapi selalunya saya pernah tengok soalan ni keluar 2 kali. Dia akan lukis gambar ni and cerita tu is cerita yang the first one tu. Mana nota tadi tu? Ni yang atas ni, yang start dual slope ni sampai sini. Dan tu je lah sebenarnya. And ODL saya tak risaulah, ODL korang tak perlu hafal, just make sure tahu nak petik yang mana je dalam nota. Kelebihan korang sebab tu time ODL ramai. Okay, and then ni ladder network ni dia boleh buat dalam bentuk calculation, tapi at the same time dia boleh juga definition. So apa itu ladder network? Ni gambar dia ni. Akan lukis ni, kalau dia tanya pasal apa ni lah, definition, akan lukis gambar ni, logic diagram. Tapi selalunya kalau ladder diagram ni dia terlalu complicated sangat, so kita tak nak sangat yang atas ni, kita akan lebih fokus yang ladder diagram yang bawah ni, explain apa yang terjadi kat sini. So ladder network ni is another popular method and typically ramai yang suka pakai sebab dia simple sikit, tak pening kepala macam dual slope ni, tapi sebenarnya sama je. Dual slope ni pun sebenarnya mudah je. Okay, tapi untuk ladder network ni dalam discussion lecturer lebih suka tanya sebab dia lagi logik and senang faham sikit daripada nota. So dia boleh main sikit, so tak perlu risau yang korang punya basic tu tak kuat lah. So ini dia tanya banyak soalan pernah keluar lah ladder network. Okay, so digital counter from 0 sampai macam sama juga, dia pakai counter juga. So for each time interval dia akan kira daripada 0 sampai dia habis and then repeat. And a comparator dia akan receive staircase voltage dengan analog input, dia akan comparekan untuk stop the count when the staircase voltage rises above the input voltage. So kalau awak tengok sini, ni analog, comparator tu akan compare. Kalau analog awak punya count tu dah lebih daripada analog input, stop. So dia tak akan ambil bacaan atas ni, dia akan ambil sampai sini je. Lepas tu bukan untuk this is for the first interval lah. So bila the next count baru dia ambil yang atas ni. So dia nak tunjuk lepas tu disambungkan lah. Tapi for the current interval, katakan awak sekarang pada T equals to 1, dia akan hanya ambil yang ni. T2 dia ambil yang ni. Ni T1 sampling time 1, ni sampling time 2. Tu yang dia nak cakap kat situ. Basically operation of counter lah sebenarnya, sama je. Okay, untuk setiap step kita gunakan rumus ni, V reference bahagikan dengan 2 kuasa berapa step awak nak pakai. Macam ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 step, so 2 kuasa 6. And V reference awak katakanlah 12 macam tadi, so awak kena buat 12 bahagi 2 kuasa 6. Itu je rumus ladder dia. Senang. And then yang itu kita bercakap pasal each step. Lepas tu kita ada time frame dia ni, counter dia ni berapa lama dia nak kira sebelum dia stop, ataupun berapa lama dia nak kira lah basically. So awak kena guna ini basic lah. Ini T equals to 1/F ni awak akan pakai untuk filtering, awak akan pakai untuk conversion. Basically awak akan pakai almost
at each chapter tu akan pakai T equals 1 over F. So soalan akan bagilah either F atau T. T panggil period, F is Hertz. So macam ni dia panggil Hertz, dia bagi Hertz, clock rate of 1 megahertz. So 1 over 1 mega, you get your period, T sampling period is at 1 microsecond. So 1 microsecond awak kalikan dengan, sebab kita pakai yang ni, contoh dia bagi 2 kuasa 12. So 2 kuasa 12 is 4096. 4096 steps. 12 steps, tapi setiap satu steps tu ada total semua step punya millivolt adalah 4096. So nak settlekan semua count tu, awak kena kalikan, sebab satu step ni dia memerlukan 1 microsecond, 1 microsecond, 1 microsecond, 1 microsecond setiap satu step tu. So kalikan, so you can get the whole count will be at 4.1 millisecond. And then, so for 4.1 millisecond, kita nak kira conversion, just bahagikan je lah. Sebab kita ada 1 over T, ni sebenarnya is another, ikut dalam rumus ni, conversion yang dapat is 1 over T, semacam hertz pula. So awak dapat lah conversion per second. So rumus dia senang, V reference over 2 kuasa berapa step awak nak pakai, and then awak start main dengan frekuensi 1 over T ataupun 1 over F, and then baru tukar conversion kalau soalan minta. Yang tu, lain-lain tu tak ada apalah, it's more on elaboration je lah, awak boleh baca sendiri. So kalau kita pakai clock rate yang slow, lagi kurang daripada segi logik ni, kurang lah awak punya conversion punya rate. And other than that, accuracy conversion depends on comparator. So kalau comparator awak ni lambat detect analog input ni punya limit, so most probably awak punya counter tu sampai sini dah, padahal dah terlebih analog input tu dah jauh dah, which is awak punya sistem jadi tak tepat lah. Okay. Alright, then sebelum habis kita ada di AC ni. Okay, pukul 9, saya take a break kejap sebelum kita masuk di AC. 5 minit jap, saya nak apa ni jap. 5 minit break.
Okay, dah take a break. Saya dah take a break lah. Korang saya tak tahu buat apa. So kita proceed dengan DAC. DAC ni orang kata famous. Memang famous sebab it's simple and kalau kami nak bagi soalan tak goyang lah. Okay, so dia pakai ladder network. Ada juga yang lain ke? Tak ada. Dia kenapa dia A ladder network, mana ada B? So I don't know, maybe sebab syllabus sebelum ni ada B kot. Tapi tak apalah. So untuk DAC kita lebih kepada ladder network saja. It's not more on ladder network sebenarnya, it's more on voltage divider. So macam tadi saya cakap 200 on. 20 kalau katalah 2 kuasa 2, 2 kuasa 1 tahun ni, maknanya kalau kuasa 1, 1 kosong maksudnya ini on, ini on. So 2 kuasa 2, 4 tambah 2 kuasa 2, 6. So yang ni tak jalan lah. So tak jalan, tak ambil kira. So jadi 6 saja. So sama lah macam ni. So kalau tengok macam ni, kita always yang kosong belah kanan kosong, 1, 2, sorry, ini terbalik. Yang ini tak semestinya kosong belah kanan. Yang ni sebab ni ground ni kat sini, voltage supply kat sini. So paling dekat dengan ground adalah kosong lah. So ni kosong, di 1, di 2, di 3. So kalau dia bagi 1, 1, 1 kosong daripada segi digital elektronik, 2 kuasa kosong kat sini, 2 kuasa 1 kat sini, 2 kuasa 2 kat sini, 2 kuasa 3 kat sini. Tapi daripada kalau kita convertkan kepada ladder diagram ni, terpaksa terbalikkan. So jadi 0, 1, 1, 1. Contohnya lah kalau kita bercakap pasal 1, 1, 0. Sebab ini dia dah lukis macam ni. Ground kat sebelah kiri. So yang paling dekat dengan ground adalah kosong lah. So kalau tengok ni, dia bagi contoh ni kosong ni. 0, 1, 1, 0 dia bagi. Kalau dalam tak bagus bagi 0, 1, 1, 0 ni sebab kalau daripada segi elektronik digital 0, 1, 1, 0, kalau kita convertkan kepada ladder ni still nampak 0, 1, 1, 0, which is not a good thing lah. Sebab kat sini 2, 0, 0 kat sini, whereby yang dalam awak punya ladder diagram ni 2, 0, 0 awak kat sini. So it's not a good example. So saya tak nak pakai. Untuk for the sake of discussion, abaikan semua ni. Ni semua abaikan. Ini abaikan. Ini jangan abaikan lah. Ni betul lah ni. Ini teori biasa. Yang ni abaikan. Sebab saya tak agree dengan example yang dia bagi ni. So kita kata instead of 0, 1, 1, 0, kita bagi 1, 1, 1, 1, 0. Okay. So that mean dalam bentuk katakan awak punya analog tu, awak capture 0, 1, 1, 1, 2 kuasa 0 awak kat sini, 2 kuasa 1 awak kat sini, 2 kuasa 2 awak kat sini, 2 kuasa 3 awak kat sini. Ini kalau yang actual analog lah. Actual lah senang cerita. Tapi bila awak sambungkan buat dalam bentuk ladder diagram yang rupa dia macam ni, yang mana ground dia kat sini, voltage source kat sini. So awak punya rupa yang awak kira kat sini is 1, 1, 1, 0. Sebab 2 kuasa 0 awak yang ni kat sini, 2 kuasa 1 awak yang ni, 2 kuasa 2 awak yang ini, 2 kuasa 3 awak yang ini. So terbalik. Tapi ini bukan sebab ladder diagram tu memang confirm kata awak terbalik. Ini lebih kepada sebab dia buat macam ni. Dia lukis gambar ni macam circuit ni macam ni. Ground dekat sini, voltage source kat sini. So mana yang dekat dengan ground adalah yang the first one lah, which is kosong. In fact dia sendiri dah mention B kosong kat sini. So terpaksa ikut lah. So kalau macam ni, yang on adalah 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. So 2 kuasa 0 tambah 2 kuasa 1 tambah 2 kuasa 2. So that means 7 lah. So macam ni 6 volt kita 7. And then sebab kita ada 4 bit, di kuasa 0, di kuasa di 0, di 1, di 2, di 3. So ada 4 bit.
So 204 masih lagi 16. Ni 204 kalikan dengan V-reference. V-reference awak adalah 6 volt. So kalau kita tekan calculator, hasil awak kira sepatutnya is, kalau guna cara contoh saya, is 7 bagi 16 kali 6. So awak punya reading V out sama dengan, kalau betul 011 ni is equals to 2.63 volt or 2.625 volt. Ya. Yeah. Ni cara nak kira ladder diagram kalau ada keluar soalan ni lah. Yang dia cerita panjang-panjang tu sampai ke depan ni is more an elaboration apa yang saya cakap tadi. So it's up to you nak baca, tapi rumus dia tu je lah. Cara nak kira dia macam tu je lah, which is this one. Bagi bit mana yang on, bagikan dengan total semua bit, kalikan dengan voltage reference, then you get your V out. Okay, yang ini masih lagi resolution sama. Yang ini ni still ladder, tapi cuma panggil R2R ladder. So ada pernah soalan keluar, elaborate R2R ladder. So kena lukis gambar ni, and then cerita yang ini. Tapi jaranglah nak keluar soalan yang tanya macam tu. Okay, so itu saja untuk converter. Harap semua boleh capture apa yang saya tangkap, apa saya cakap ni. Kalau tak capture, tengok review balik saya punya YouTube channel tu. Okay, now kita nak discuss on example yang pernah keluar soalan past years. So saya share screen komputer saya. Alright, so kita tengok yang ini ke? Bukan. Ini example. So the first one is filter September 2015. Question 3B kata, harap nampak lah ni, saya tutup ini. Okay, so calculate the cutoff frequency. So nampak dia dah bagi saya dah low pass. Awak you can't determine low pass ke high pass ke. Boleh sebenarnya, nampak bila awak dah tahu R dengan C punya combination itu, dah tahulah ini low pass, and then dia ada satu je combination R dengan C, so that means first order lah. Okay, and then calculate the cutoff frequency and gain of the first order low pass filter given that R1 2.5, C sama dengan 0.01, RG, RF. So again, kita kalau nak cakap pasal low pass filter ataupun apa filter, kita hanya ambil rumus 1 over 2 pi F. So ambil je balik 2 pi F lah, 2 pi RC. So ambil je rumus tu, plug in the value, then you can get your F. So in this case, saya dah kumpul dia punya jawapan. Ni adalah 2015. Ya, September 2015. Jawapan dia adalah 6.37 kHz. Ini saya share je lah sebab nak tunggu korang buat nanti kan tahap berapa pula. And then korang perlukan some example. So this is one of the example lah. 6.37 kHz. So plug in je, senang. And then dia kata dia nak gain. So gain sebab kita pakai non-inverting, so 1 plus RF over RG lah. Ni RF RG, bukan yang C dengan R, RF RG, sebab op-amp punya op-amp punya principle masih lagi F over V in, R in. So bagikan dapat lagi 4 direct dia, so buta-buta awak dapat 4 markah. So mudah filter. Kalau dapat soalan filter tu, kalau boleh peganglah subjek filter tu, sebab memang saya rasa kita belajar electrical ni memang banyak main filter. Tak kisah korang ini power ke, korang adalah instrument ke, communication ke, memang akan main filter. Cuma banyak tak banyak kalau soalan keluar je lah. Okay, and then tengok May 2018. A digital voltmeter, ni ladder network. Jarang nak keluar double RAM, dual RAM. Mesti keluar ladder network, AD converter.
Dia bagi reference voltage 5 volt, clock frequency at 1 MHz and 8 stage counter. So, kita tengok ini punya jawapan. So, masih lagi sebab dia pakai 8 stage tu, maksudnya 2 bit lah, 8 bit lah. So, V reference bagikan dengan 8 bit, you get your setiap bit tu berapa gandaan berapa on setiap quantizing punya area tu. So 0.02 and then conversion 1 over f lah, kalikan je and then you can get your maximum conversion time berdasarkan 1 MHz and then total minimum will be 1 over t. Ni t 1 over t, ikut rumus yang dalam notanya tadi lah, yang kita dah tengok tadi, which is, sorry salah tekan, this one. Tak keluar pula dia. Sekejap je. Ni. Ikut je sebiji. Dapat reference, awak kira dia punya conversion total and then awak buat untuk setiap satu tu berapa conversion dia. So sama lah, bukan minimum ni, average conversion per each second. So dia bagilah per second 1 over t kan je. And then illustrate the result. Dia taruh macam ni. So kalau saya nak selamat, kalau saya jadi awak, yang ni lukis balik je sebenarnya, tapi kalau saya nak jadi awak, saya akan ambil ni 0.02 volt, saya letak kat sini 0.02 volt, 0.02 volt lah untuk setiap step ni. And then start count dengan stop count tu saya ambil ni 0.256. So sini ke sini 0 ke 0.256 milisecond untuk menunjukkan pemahaman sebab ni dua markah ni macam kalau saya takutlah setakat nak lukis ni, takutlah sebab skema jawapan tu tak tahu siapa buat. Takutlah kalau kata semua nak dapat A, nak dia macam cemerlang sangat, dia nak bagi susah, dia bagi pula critical, nak tengok faham ke tak. So kalau saya lukis lah 0.256 tu daripada start count ni sampai stop count, instead of start count dengan stop count saya tukar 0 ke 0.256 milisecond. And then setiap stage ladder ni saya taruh 0.02 volt. So garanti lah 2 markah. Saya tak goyang lah keluar jawapan exam. Sebab yang ni bahagian yang senang ni, converter dengan bukan orang bahagian op-amp. Op-amp lagi panjang kerja. So yelah, awak akan buang masa banyak kat situ. So nak securekan markah, tulis. Okay. So far ada soalan? Ini saja untuk hari ni sebenarnya. Saya nak habiskan converter. So an example, saya bagi contoh past years punya question. And then tu je lah kot. Ada soalan? Tak ada. Okay, so saya harap apa yang saya share tu membantu awak. Kalau tak membantu, nanti boleh tanya saya